kita sambung surah yang dalam juzuk amma, surah Al-Qari'ah. Jadi tuan-tuan boleh buka surah Al-Qari'ah, surah Al-Qari'ah ya. Surah yang ke-101, surah yang ke-101. Jadi kita buka surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101 dalam juzuk amma, juzuk yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi surah Al-Qari'ah ini nak menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk ancaman yang Allah adakan pada hari akhirat nanti. Takhwif ukhrawi. Ayat-ayat yang berbentuk takhwif ukhrawi. Sekiranya manusia degil juga. Kita baca dalam surah Al-Adiyat, binatang pun lebih taat kepada tuannya. Tetapi tuan binatang itu tidak taat kepada Tuhan, kepada Allah yang mencipta dia. Menyebabkan banyak benda yang derhaka, akhirnya bila mati tak selamat. Ada ancaman-ancaman yang Allah sediakan untuk dia. Jadi mudah-mudahan ayat Al-Qari'ah ini mendatangkan satu perasaan takut kepada kita. Dari perasaan ini menyebabkan kita buat persiapan, persediaan untuk taat kepada Allah dan melakukan amal-amal yang menepati syariat. Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Mana satu keadaan yang akan menggegarkan hati manusia. Al-Qari'ah itu satu keadaan yang akan menggegarkan hati manusia. Mal Qari'ah, apa dia hari yang menggemparkan itu? Apa dia hari yang akan menggegarkan hati manusia itu? Menggerunkan hati manusia itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Kamu tahukah apakah kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? Maknanya kamu tahukah apakah kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? Hari yang menyebabkan hati manusia takut. Iaitu yauma yakunun nas, iaitu hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kal farash, seperti katu al-mabthuth, katu yang terbang berkeliaran. Macam dekat kat kawasan kami ni, bila hujan katu penuh terbang berkeliaran, maknanya kerana takut. Berkeliaran ni kerana takut. Jadi manusia pada ketika kiamat tu berlaku, manusia seperti kekatu, riuh rendah, terbang pergi sana pergi sini dalam keadaan takut. Allah cerita siap-siap keadaan tu, walaupun kita tak jumpa lagi, tapi Allah beritahu siap-siap keadaan itu. Wa takunul jibal, dan pada hari itu, hari kiamat itu bila berlaku, gunung ganang menjadi kal'ihni, seperti bulu kapas, yang dikisar, yang berputar-putar ni, berterbangan, al-manfush, berterbangan. Jadi orang Arab memang dia fahamlah bila sebut bulu kapas ni yang berterbangan ni, memang orang Arab faham, orang Mekah lagi faham. Bila mereka pergi ke sebelah Yaman, mereka tengok orang Arab ni, dia mesin, dia duk kisar putaran kapas tu, menyebabkan kapas tu akan terbang. Begitu juga Allah beritahu gunung ganang ketika kiamat berlaku akan menjadi seperti bulu kapas yang berterbangan. Jadi bila keadaan-keadaan itu akan berlaku, apa yang penting kita semua kena buat? Jadi manusia perlu pastikan bersiap dengan amal-amal taat. Bersiap dengan amal-amal taat jika nak selamat. Fa amma man sakulat mawazinuh. Setelah berlaku demikian, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun fa amma man sakulat mawazinuh, adapun orang yang berat timbangan amalnya. Kerana apa? Kerana apa berat? Kerana ada iman dan amal itu menepati syariat. Jadi iman, tauhid
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyebabkan dia jadi berat. Dan amal itu amal yang soleh, amal yang menepati sunnah, amal yang menepati syariat. Fa huwa fi 'aishatir radiyah, maka orang tadi berada dalam kehidupan yang senang lenang, yang sebenar-benar kehidupan yang cukup memuaskan hatinya, iaitu syurga. Mudah-mudahan kita jadi macam ni. Amal kita berat, dan kita di sana nanti aisyatir radiyah. Tetapi sebaliknya, takhfif ukhrawi ni sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, sebaliknya orang-orang yang ringan timbangan amal baiknya. Maknanya amalan satu ringan, yang kedua tak ada amalan yang boleh timbang langsung. Khaffat mawazinu, apa yang akan berlaku? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembaliannya ialah neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah dia hawiyah itu? Apakah dia neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Hawiyah itu ialah api yang sangat-sangat panas membakar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Dan sebab itulah kita nak belajar daripada Quran ini, daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, supaya amal kita di hari akhirat nanti saqulat mawazinuh, orang yang berat timbangan amalnya, kerana amalnya berdasarkan kepada iman yang betul, dan amalan yang betul menyebabkan dia akan jadi selamat. Tetapi kalau syirik pada Allah, kalau derhaka kepada Allah, tak akan ditimbang langsung. Kalau syirik, dihumban terus masuk neraka. Tapi kalau ada iman tetapi banyak amal derhaka, jadi ringan timbangan itu. Tak selamat juga, akan dihumban masuk neraka dulu, sehingga sampai satu tahap waktu Allah saja yang mengetahui, maka dia ada peluang untuk masuk syurga sekiranya ada tauhid. Tapi kalau syirik, tak ada peluang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Setakat itu untuk hari ini, insya-Allah kita akan sambung esok surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ni iaitu Allah nak cerita bentuk-bentuk kedegilan manusia. Kerana apa? Kerana mereka memberi tumpuan sepenuhnya kepada dunia, dan Allah nak adakan dalam ayat At-Takatsur ini tazhib minad dunia juga, iaitu melahirkan perasaan tidak berminat sangat kepada dunia ini, kerana dia lebih fikir tentang akhirat. Dia guna dunia juga, tapi dunia yang dia guna ni ada hubungan untuk keselamatan, kebahagiaan dia pada hari akhirat. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari. Terima kasih kepada semua yang masih lagi istiqamah, masih lagi setia untuk terus belajar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalau kita dipanggil, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah belajar. Kita dah belajar, dan saya pun dah cuba untuk sampaikan. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi